وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم علمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang pengurusan surau Ihsaniyah, pengurusi Tuan Haji Abdul Razak, ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai syarak. Alhamdulillah dapat kita bertemu pada di antara maghrib isyak. Minta maaf lah, minggu lepas terlupa, tak tahu tak ingat tak ada apa-apa kan. Ada. Tapi alhamdulillah lah, dah diberi peringatan hari ni, konolah datang kan, dah ada reminder. Jadi kita seperti biasa, sebagai pengulangan, sebagai muhasabah kita bersama-sama dalam kita mengharungi kehidupan yang fana ini, dalam kita mencari bekalan-bekalan kehidupan yang selepasnya hidup di dunia ini, tidak lain dan tidak bukan hanyalah melalui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah. Nak jadi kehidupan di dunia ini yang disebut kun fit dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu ni hidup di dunia ni seperti gharib. Bahkan gharib yang macam mana? Gharib yang disebut kita ni seperti musafir, au abirus sabil, bahkan musafir yang disebut musafir yang sentiasa berjalan, musafir yang menuju. Kan bila kita sebut, nampak macam kita pergi kerja, macam bangun pagi, kita menyempurnakan tanggungjawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua, pergi pejabat dan sebagainya. Au abirus sabil, bahkan sebenarnya kita sedang berjalan. Jadilah hidup kita ni di dunia ini mencari satu bekalan, ya. Jadi kalau kita sedar bahawa dunia ni sebagai satu persinggahan dan kita ini juga sebagai musafir, kan, musafir dia tak bawa barang banyak-banyak, kan, dia tak ada bawa kiri kanan kendong ke atas kepala lagi, ke atas pundak kita lagi, kan. Kerana apa? Menyusahkan kita untuk berjalan dalam menuju, kan, dalam menuju keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara salah satunya yang kita nak lihat di sini sebagai persediaan kita melalui apa? Melalui Al-Quran. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaqulu siyam rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyarab fin nahar fasyafi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an rabbi mana'tuhu an-nawm bil-lail fasyafi'ni fihi qala fayushaffa'ani rawahu Ahmad wa Ibn
wa Ibnu Abi Dunya wa Tabrani. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ridha ke atas mereka berdua, Abdullah bin Amr. Kedua beranak ini di antaranya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu disebut apa? Radhiyallahu anhuma, ridha ke atas mereka berdua. Meriwayatkan bahawa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu, puasa, wal Quran, dan Quran. Puasa dan Al-Quran akan meminta pertolongan, meminta syafaat. Yushaffa'ani lil 'abdi. Dia akan meminta syafaat untuk apa? Untuk seseorang. Untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa dan untuk orang yang membaca Al-Quran. Apa kata puasa? Puasa kata asyamu, yaqulu syam, berkata puasa akan memohon, ya Allah, Rabbi inni, ya Allah, aku telah menghalangnya daripada makan dan minum. Makan dan minum tu waktu puasa lah, waktu siang hari. Disebabkan apa dia tak makan dan minum waktu siang dan hari? Disebabkan dia berpuasa. Maka engkau terimalah syafaatku, kata puasa. Terimalah syafaatku ini untuknya. Maka Al-Quran pula berkata, ya Allah, maka engkau, ya Allah, aku telah menghalangnya daripada tidur pada waktu malam, maka terimalah syafaatku untuknya. Maka apa berlaku? Kedua-dua pertolongan ini, kedua-dua kabel ini, kan hari ni kita nak kabel kan, nak duduk kat kalau kita naik kat pejabat tu, panjat pejabat ni, ada masa ada corah sikit lah sebab ada kabel kan. Kita sorong dia borang ni, dia dah tahu dah nak buat apa dah kan. Jadi kedua-dua kabel ini, kedua-dua syafaat ini akan diterima. Al-Quran pula berkata, maka terimalah syafaatku untuknya. Kedua-dua syafaat itu akan diterima. Di dalam kitab At-Targhib, syarah pada hadis ini menyebut perkataan ta'am. Ta'am ni apa? Makan. Dan juga syara' iaitu minuman. Makan dan minuman. Sebagaimana yang telah diterjemah yang kita sebut ni. Tetapi di dalam kitab Hakim didapati perkataan syahwat, iaitu nafsu yang menggantikan tempat syarab, iaitu puasa menahan seseorang itu pada waktu siang daripada makan dan memuaskan nafsu syahwatnya. Jadi membayangkan bahawa seseorang yang berpuasa mestilah mengelakkan diri daripada memenuhi keinginan nafsu syahwatnya, walaupun perkara itu dibenarkan. Apa di antaranya? Umpamanya kita mencium pasangan kita waktu mencium pasangan kita, kan? Boleh tak? Boleh lah kan? Ataupun kita peluk dia. Jadi tak bolehlah ketika kita berpuasa, ya, ketika yang boleh menimbulkan syahwat di antara pasangan suami isteri itu. Jadi makna di situ, dari segi apa? Dari segi tafsiran dia lah begitu, di antara puasa yang menahan daripada makan minum ataupun menahan daripada perbuatan yang boleh memuaskan nafsu syahwat. Adalah diberitakan di dalam beberapa hadis bahawa Al-Quran akan datang sebagai seorang pemuda dan berkata, sayalah yang telah menyebabkan engkau berjaga malam dan menyebabkan engkau haus pada waktu siang. Hadis ini juga membayangkan bahawa tuntutan terhadap sesiapa yang menghafal Al-Quran ialah membaca Al-Quran di dalam
di dalam solat sunat, maka pada waktu malam. Hadis ini juga dia telah membayangkan bahawa tuntutan terhadap sesiapa yang telah menghafal Al-Quran untuk membaca Al-Quran di dalam solat sunat pada waktu malam. Jadi kenyataan ini telah pun diterangkan dengan jelas. Sebelum ini kita dah dengar tentang apa? Tentang hadis-hadis yang selepas padanya. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat beberapa ayat yang menggalakkan amal tersebut. Pada satu tempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan berjagalah pada sebahagian malam untuk membaca Al-Quran dalam salat tahajud. Wa minal laili fasjud lahu wasabbih lailan tawila. Kan? Pada tempat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sembahlah dia pada sebahagian malam dan pujilah dia pada waktu malam yang panjang. Untuk kita berjaga sebahagian malam untuk membaca Al-Quran di dalam solat tahajud, dan satu sudut kita sembahyang ataupun solat tahajud sebahagian malam, dan pujilah dia pada waktu malam yang panjang. Di satu tempat lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka membaca ayat-ayat yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari dan sujud di hadapannya. Yang lain-lain pada tempat Allah Taala juga berfirman, dan sesiapa yang menghabiskan masa malam di hadapan Tuhan mereka sujud dan juga berdiri. Jadi kita lihat dari segi apa yang kita dengar tu, lantaran itu kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat kadang-kadang membaca Al-Quran sehingga seluruh malam berlalu. Ini sebagai apa? Sebagai renungan kita lah. Saya sebut di sini ya. Kita lihat memang sangat ajib lah. Sangat-sangat ajib. Kita boleh ikut ke tak boleh. Diriwayatkan mengenai Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu bahawa kadang-kala beliau membaca seluruh Al-Quran pada waktu malam dalam satu rakaat sunat witir. Allahu Akbar. Jadi maknanya dekat sini kalau di zaman Sayyidina Uthman itu pun baru dibukukan Al-Quran. Jadi di kalangan sahabat ini, mereka ni Al-Quran semua dalam ingatan mereka, di dalam dada-dada mereka. Jadi Sayyidina Uthman di antara khalifah yang telah mengumpulkan yang telah membukukan Al-Quran. Keadaan yang sama juga dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Beliau selalu membaca seluruh Al-Quran dalam satu malam sahaja. Hazrat Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahmatullah alaih membaca seluruh Al-Quran dalam 2 rakaat solat di dalam Kaabah. Thabit Bunani rahmatullah alaih biasa membaca seluruh Al-Quran dalam satu hari satu malam, dan demikian juga dengan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga Abu Syekh Hunain. Ini kita jarang dengar lah di kalangan tabi'in. Berkata, saya membaca seluruh Al-Quran 2 kali dan 10 juz sebagai tambahan dalam satu malam. Jika dia nak, dia boleh saja mengkhatamkan Al-Quran bagi kali yang ketiga. Macam mana tuan-tuan? Ada harapan tak ni? Kau 3 kul je. Dalam perjalanannya untuk menunaikan haji, Hazrat Salih bin Kaisan rahmatullahi alaih kerap membaca Al-Quran 2 kali tamat pada setiap malam. Ini perjalanan orang-orang yang terdahulu, mereka berjalan. Mansur bin Zazan, kan, yang kita pernah dengar kisah Zazan kan, satu orang gitaris. Zazan ni main apa dulu? Dia main gambus kan. Kita panggil gitaris lah kan. Pada zaman-zaman orang Arab dulu dia pakai apa? Main gambus. Lalu Sayyidina Mas'ud dia kata, sedap suara Zazan ni, tapi sedap lagi kalau dia baca Quran. Akhirnya Zazan pecahkan dia punya biola dan akhirnya menjadi pengikut
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, saya tak pasti, lupa dah. Ibnu Mas'ud tak silap saya. Yang sahabat Nabi je. Ibnu Mas'ud. Akhirnya dapat juga anak dia, keturunan dia, Mansur ibn Zazan. Menjadi satu orang yang alim juga, bahkan menjadi waliullah, mengkhatamkan seluruh Al-Quran dalam salat sunat duha, dan khatam yang kedua di antara salat zuhur dan asar. Jadi beliau telah menghabiskan seluruh malamnya dengan mengerjakan solat sunat. Beliau menangis sehingga hujung serbannya menjadi basah dengan air mata. Dan demikianlah juga keadaan ramai lagi ahlullah, orang ini yang dipanggil arifin, orang yang hampir, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana yang telah diceritakan oleh Hazrat Muhammad bin Nasr di dalam kitab Qiyamul Lail. Jadi di sini sebagai apa? Kita punya dorongan pengetahuan kita lah, bagaimana orang-orang dahulu ini, mereka ini telah mencapai satu puncak kemanisan di dalam membaca Al-Quran. Kan tak dapat kita nak bayangkan 3 juzuk, bukan 3 juzuk, 3 kali khatam. Kan kita sekali khatam, nanti kita tengok, nanti kita akan pergi lah peringkat kita pula. Ni sekarang ni peringkat yang paling tinggi ni. Jadi kan kita pergi ke peringkat kita kok sampai lah ni, panjang juga ni nak sampai ni. Jadi saya langkah-langkah sikit lah. Di dalam kitab Syarah Ihya Ulumuddin, bahawa ulama salaf, di kalangan ulama yang hidup sehingga 300 selepas hijrah, dipanggil ulama ni ulama salaf. Minum sikit Bismillah. Berbeza antara satu sama lain dalam usul mereka mengkhatamkan Al-Quran. Setengah daripada mereka mengkhatamkan seluruh Al-Quran setiap hari, sebagaimana amalan Imam Syafi'i, imam kita, manhaj kita Imam Syafi'i. Di dalam bulan selain bulan Ramadan yang kita masyhur dengar kan, Imam Syafi'i ini setiap hari dia khatam Al-Quran. Setengah daripada mereka mengkhatamkan seluruh Al-Quran setiap hari, sebagaimana Imam Syafi'i dalam bulan-bulan selain daripada bulan Ramadan. Maknanya setengah selain daripada bulan Ramadan, maknanya hari-hari baca khatam. Tapi bulan Ramadan, satu hari 2 kali khatam, 30 hari 60 kali khatam. Itulah imam kita Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. Setengah mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 2 kali setiap hari, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Syafi'i pada bulan Ramadan. Demikian jugalah amalan Hazrat Aswad rahmatullah alaih, Hazrat Salih bin Kaisan rahmatullah alaih, Sa'id bin Jubair rahmatullah alaih, dan ramai lagi ahlullah yang lain. Dan setengahnya mengkhatamkan Al-Quran 3 kali setiap hari. Dan ini adalah amalan Sulaim bin Ith rahmatullah alaih, dan beliau digolongkan dalam kalangan para tabi'in yang besar. Kita nak sebut nama-nama orang macam ni, orang-orang yang hampir ni, sebenarnya ada juga kelebihan-kelebihan dia. Kan, daripada kita tak tahu siapa dia orang ni, jadi sekurang-kurang kita tahu siapa mereka ni, kedudukan. Kita sebut saja Mat Kilau. Terbayanglah siapa dia Mat Kilau. Kan, daripada kita tak kenal Mat Kilau, kita tengok cerita Mat Kilau, kita pun cari Mat Kilau. Oh, rupanya Mat Kilau begini. Kan, pejuang hebat dalam dia menjaga akidah, dalam dia menjaga syariat, dalam dia menjaga agama bangsa, dan juga bagaimana dia apa, macam mana dia menentang penjajah. Kan, jadi kita kenal orang-orang ni siapa dia. Kan, berjayanya dia di dalam bidang yang dia bina, yang dia ceburi. Kan, sehingga kan kita lihat kesan-kesan dia. Imam Nawawi rahmatullah alaih menulis dalam kitab Al-Azkar bahawa telah sampai kepadanya jumlah orang yang khatam Al-Quran paling banyak
sampai kepada dia, sampai pengetahuan Imam Nawawi rahmatullah alaih, yang kita menjadi apa? Di antara Syafi'iyah, Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Berapa kali? 8 kali kata. Telah sampai riwayat padanya 8 kali membaca Al-Quran dia khatam. Ini bukan cerita, bukan bercerabih ya, cerita akidah, cerita apa? Cerita tentang akidah, cerita tentang itu ini dan sebagainya, hukum hakam. Tapi ini orang-orang yang bukannya kosong-kosong kehidupan mereka. Kita tak boleh bayanglah macam mana kehidupan dunia tu. Macam mana kita hidup hari ni. Kan? Agak-agaknya macam mana agak kita nak bagi masuk. Sekurang-kurangnya kalau kita fikir macam mana satu hari nak khatam. Kan? Tak payah nak cerita 8 kali khatam ni. Ibn Qudamah rahmatullah alaih telah menukilkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaih bahawa tidak ada hukum mengenai had tempoh mengkhatamkan Al-Quran. Nanti kita tengok apa hukum dia selepas ni. Hukum tempoh itu bergantung kepada keghairahan pembaca itu sendiri. Ahli-ahli sejarah telah menyatakan bahawa Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih akan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 61 kali dalam bulan Ramadan. Maknanya satu hari dua kali khatam, sekali pada setiap siang, sekali pada setiap malam, dan sekali disempurnakan dalam solat tarawih sepanjang bulan Ramadan. Yang ini dengan kadar dia baca satu juzuk satu malam. Berapa rakaat biasa? Dah tentulah mereka ni 20 rakaat. Tak 20 rakaat pun kalau dia buat berapa rakaat pun 8 rakaat. Satu rakaat dia tu dah tentulah panjang-panjang. Kan? Sebab satu hari satu juzuk. Walau bagaimanapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa seseorang yang mengkhatamkan bacaan Al-Quran kurang daripada 3 hari tidak akan dapat merenungi makna Al-Quran, tidak dapat mentadabbur Al-Quran. Atas alasan inilah Imam Ibn Hazm rahmatullah alaih dan setengah ulama yang lain berpendapat bahawa mengkhatamkan seluruh Al-Quran dalam tempoh kurang daripada 3 hari adalah haram. Bagi siapa tu? Bagi mungkin yang tak sampai satu tahap tahap yang disebutkan di kalangan sahabat tadi, di kalangan tabi'in, yang mereka ni bukan sekadar bacaan, bukan sekadar hafalan, bahkan mereka ni dah jadi DNA mereka ni memang DNA Al-Quran. Torih darah, torih kulit ni keluar Al-Quran. Khuluquhum Quran. Akhlak mereka ni akhlak Al-Quran. Bila nak tanya di kalangan zaman sahabat tu, mana ada Quran? Quran mana? Kita ini tengok Quran, kita tunjuklah Quran lah. Quran dalam telefon, kan? Tapi tak di kalangan sahabat yang bergerak, yang sujud, yang pergi meniaga tu, yang pergi ni dan sebagainya, itulah dia Quran. Yang sedang sujud, yang sedang qiyam dan sebagainya, itulah dia Al-Quran. Al-Quran di zaman itu, Al-Quran bergerak, kan? Kalaulah habis terbakar Al-Quran, maknanya di kalangan sahabat-sahabat inilah mereka ni Al-Quran. Jadi pendapat saya, kata musannif, hadis ini ditujukan hanya untuk orang biasa, kerana telah terbukti dalam riwayat bahawa setengah sahabat telah mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh kurang daripada 3 hari. Demikian juga pendapat jumhur ulama bahawa tidak ada batasan di dalam mengkhatamkan Al-Quran bagi tempoh yang lebih daripada 3 hari. Bacaan itu mestilah ditamatkan dalam lingkungan masa mengikut keselesaan dan kemampuan seseorang. Namun setengah ulama berpendapat bahawa janganlah menggunakan masa yang lebih daripada 40 hari. Dah kono dah. Jangan kurang daripada 40 hari untuk mengkhatamkan Al-Quran. Ini bermakna bahawa 3/4 juzuk Al-Quran hendaklah dibaca setiap hari. Berapa muka surat gitu? 600 muka surat,
Kan? Itu dah umum lah kita hari ni Quran kita kan 604 muka surat, kita bahagikan dengan 40. Berapa kat tu? Kan? Per hari. Kena kira lah kejap. Ya. Otak tumpul ni nak apa kan? 604 bahagi dengan 40. Okay. Ataupun kita 604 241. 241 satu hari. Betul tak tu? Betul. 604 bagi dengan ya Allah, saya silap kali pula kat sini. Apa ni? Bagi dengan kali. Kejap. Apa boleh 604 bagi dengan 40 hari. 40 hari kan? 40 hari. Macam mana tu? Berapa dapat tu? Saya punya kalkulator ni apa lah kono ni? Berapa? 16 hari. Ya, betul. 6 muka surat. Okey, baik. Ni kita nak kira ni, lepas ni kita kena azam ni ya. Kena azam ni. Bukan saja ini ni bahagi, saya buat persen patutlah. Dia dah apa sikit ni. Bagi dengan 40. Okey. 15.1 kan. 5 boleh. 15. Ini ada lagi sikit, nanti kita kurangkan lagi. Jangan risau. Kita tengok dulu ya. Okey. Sebab dia sebut apa? Man qara al-Quran fi arba'in fi arba'ina lailah faqad azab. Siapa yang mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 40 malam telah mengambil masa yang lama. Tu dah kira lama tu 40 hari tu. Kan? Kita tengok dulu. Sabar dulu ya. Ini bermakna bahawa 3/4 juzuk Al-Quran hendaklah dibaca setiap hari sekiranya tidak dapat membaca sebanyak itu pada mana-mana hari kerana sebab-sebab tertentu, maka hendaklah disempurnakan pada hari berikutnya ya, dengan qada lah. Dengan cara ini seluruh Al-Quran dapat dikhatamkan dalam masa 40 hari. Walaupun pada pendapat jumhur ulama amalan demikian tidaklah dimestikan, tetapi oleh kerana amalan ini menjadi mazhab sebahagian ulama, ikutan sebahagian ulama, maka jalan yang selamat ialah hendaklah mengkhatamkan Al-Quran dalam tempoh yang tidak lebih daripada 40 hari. Lagi pula terdapat penekanan terhadap apa yang kita sebutkan tadi. Ya, sesiapa yang mengkhatamkan Al-Quran dalam masa 40 hari, 40 malam telah mengambil masa yang lama. Setengah ulama mengeluarkan fatwa hendaklah mengkhatamkan Al-Quran sekali setiap bulan. Yang terlebih baik ialah sekali khatam pada setiap minggu 7 hari. Kan? Okey, kita baca Quran kalau 7 hari dah 1/7 lah. Betul tak? 1/7 kita bahagikan dengan 30 juzuk. Dapat berapa tu? Kan? Kita kira lagi. Ni formula lain tak? Ya. 30 juzuk bahagi dengan 7. 4.28. Lebih kurang 4 juzuk. Okey, kita selalu bacakan ada bunga-bunga tu kan. Itu dipanggil makra'. Ya. Maknanya 7, bila kita bagi 7 ni dipanggil 7 manzil. Manzil ni makna tempat perhentian. Jadi manzil ni bersamaan dengan 7. Makna 1/7 lah. Satu manzil tu 1/7. Kalau kita pasang tak hizib yang kita tengok tu. Satu hizib bersamaan dengan 4 makra', maknanya 8, maknanya 2 hizib tu ada 8 makra'. Makra' tu yang ada tanda bunga tu kan. Kalau kita baca tu maknanya kita berhentilah dekat situ. Kan? Jadi maknanya kita baca satu manzil bersamaan dengan 1/7 Al-Quran. Jadi sebab tu kalau kita tengok dia ada rubu', ada nisfu, ada thuluth kan? Ada 1/3, ada 1/2, ada 1/4.
kan. Jadi maknanya kalau kita tengok tu satu hizib tu bersamaan dengan 4 makhraj. Jadi maknanya kalau kita nak khatam 1 minggu, kita kena baca 4 juzuk lebih lah, lebih kurang 4 juzuk setengah. 4 juzuk setengah tu bersama dengan 4 juzuk 10 muka. Satu juzuk tu lebih kurang 20 muka. Oh, cerita memang senang ni kita. Senang betul kira kan. Tapi kita azam lah ya. Kita azam. Kita azam supaya Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan kita punya azam untuk kita beramal dengan Al-Quran. Ini kita baca ni. Ini kita baca. Sebelum tu kita dah dengar hadis tentang membaca Al-Quran. Sebelum tu kita kenal dengar hadis tentang kelebihan-kelebihan tuntutan untuk belajar Al-Quran. Tapi sebelum pada itu, maka kita kenalah kita memperbaiki, mendalami ilmu tentang membaca Al-Quran. Kata-kata Imam Abu Hanifah, yang terlebih baik ialah sekali khatam pada setiap minggu, sebagaimana diriwayatkan mengenai amalan kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Seseorang itu hendaklah memulakan bacaan pada hari Jumaat. Ni kaedah kafiat sikit. Pada hari Jumaat dan membaca satu manzil. Satu manzil tadi disebutlah 1/7 tu. Satu manzil 1/7. Nanti kiralah berapa hizib dia. Berapa pula makra' dia. Nanti kita bahagi-bagikan. Dengan ini Al-Quran dapat dikhatam pada hari Khamis. Dalam masa 7 hari. Kata-kata Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih telah dinyatakan sebelum ini, iaitu menjadi hak Al-Quran supaya dia khatamkan 2 kali setahun. Dah didiskon dah tu. 2 kali setahun. Oleh kerana itu, janganlah membaca Al-Quran kurang daripada 2 kali khatam dalam setahun dalam apa-apa keadaan pun. Penyudah 2 kali khatam je tak? Panjang juga lagi tu. Kan? 2 kali khatam dalam setahun. Itu nanti tuan-tuan baliklah, kiralah berapa hari, berapa kali, berapa kena baca. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa jikalau bacaan Al-Quran itu disempurnakan pada permulaan hari. Permulaan hari ini bila? Permulaan hari ini adalah selepas subuh. Kalau disebut pada hadis ini disebut permulaan hari, bukan dikira Jumaat. Bukan dikira lepas maghrib. Jikalau bacaan Al-Quran itu disempurnakan, makna khatam lah. Khatam pada permulaan hari, malaikat-malaikat mendoakan rahmat bagi pembaca itu untuk sepanjang hari tersebut. Jika bacaan disempurnakan pada permulaan malam, bila? Lepas maghrib lah. Lepas maghrib tu dah masuk malam. Malaikat-malaikat akan mendoakan rahmat baginya sepanjang malam tersebut. Setengah ulama mengambil pengajaran daripada hadis ini bahawa pada musim panas, bacaan Al-Quran hendaklah disempurnakan pada permulaan siang. Sebab apa? Kalau mungkin di tempat mereka lah, kan, mungkin di Arab ke, mungkin di mana-mana tempat, bila siang hari, maka musim panas tu siang hari jadi apa? Jadi panjang. Kalau kita hari ni, kita punya siang kita berapa jam? 12 jam. Lebih kurang 12 lah. Mungkin dekat dia sampai 18 jam kot, 20 jam kot. Sebab siang dia mungkin, malam dia mungkin pendek. Kalau dia khatam pada awal malam, sekejap je lah rahmat tu. Sekejap sajalah malaikat mendoakan rahmat untuknya. Jadi sebab tu dia pun bijaksana juga. Jadi maknanya, bila kita khatam Al-Quran, yang selalu kita amalkan tu kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Apa itu? Kita pun baca apa? 5 surah daripada surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sampailah muflihun. Sadaqallahul azim. Itulah dia khatam. Dia khatam, lepas tu dia mula balik. Dia sebut
Al-halul murtahil. Orang yang dia bertolak, dia sampai dia bertolak balik. Dan Nabi sebut orang yang terbaik. Mana dia baca Quran, dia selepas dia baca Quran, sebab tu kita khatam, kita habiskan sampai muflihun. Bukan masuk sadaqallahul azim. Kita pun fikirlah bila nak sambung ni. Kan? Dah sampai An-Nas dah ni, kan? Kita mula balik dengan awal surah Al-Baqarah. Bila kita nak buat, kalau kita buat di awal, maknanya kalau mengikut pada kaifiat ini, kaedah ini, sebab tu kita mengkhatamkan Al-Quran pada awal, pada permulaan hari. Maknanya dah masuk subuh tu, lepas subuh tu kita pun plan lah untuk khatam Al-Quran. Nah, mungkin sikit lagi kau baki dia daripada Ad-Duha kau. Kan selalu kita baca Ad-Duha kan. Ad-Duha sampailah muflihun. Jadi kita pun complete lah khatam Al-Quran, dapatlah doa para malaikat sepanjang hari tu. Tapi kalau kita buat pulang malam, maka selepas maghrib tu, maka kita pun buatlah majlis khatam Al-Quran pada maghrib di antara maghrib isyak ataupun lepas isyak dan sebagainya. Jadi dapatlah kita doa rahmat, rahmat daripada para malaikat pada waktu malam. Cuma dah dinotekan di sinilah, di tempat-tempat yang mungkin kalau musim panas, waktu siang itu panjang, kan? Bila panjang 20 jam contoh, maka 20 jam itulah dia sentiasa di dalam doa para malaikat. Jadi ini di antaralah musannif pengarang kitab ini memberi kita satu kaedah untuk kita khatam Al-Quran. Dan itulah sedikit daripada kita dengar sampai tiga kali khatam satu hari, kesudahannya untuk kita paling kurang Al-Quran ini dibaca khatam dua kali setahun. Jadi mudah-mudahanlah kita sama-samalah iktibar, kita sama-samalah mengambil pengajaran, tapi bukanlah untuk kita saja, kan? Anak-anak kita, isteri, adik-beradik kita, mereka ni semua adalah orang-orang yang kita kena sampaikan, kan? Kita ajak mereka. Satu sudut tadarus tu satu perkara lain, kan? Tadarus tu dari kata apa? Maknanya sama-sama untuk kita belajar. Tadarus tu sebenarnya daripada darasa, kan? Belajar, kan? Majtama'u qaumun fi wa yatadarasunahu bainahum. Saling mereka ini bertadarus, kan? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Maknanya duduk dalam keadaan bertadarus, satu orang baca, satu orang, maknanya mereka saling membaca di antara satu sama lain. Membaca maknanya bila dia baca, kita dengar. Bila kita baca, dia pun dengar. Itu dia sikit. Dari sudut yang ini dipanggil untuk apa? Untuk kita beramal dengan amalan tilawatul Quran. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan iktibar untuk saya dan kita semua sama-sama untuk kita beramal dan juga kita sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'ani sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Subhanallahi bihamdihi. Subhanallah.